السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu pada pagi ini untuk kita meneruskan pengajian Tazkiyatun Nafs, itulah penyucian jiwa, pada membahaskan kitab Ighathatul Lahfan fi Masayid Syaitan karangan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Itulah kita nak memfokuskan bagaimana nak menyelamatkan hati dari tipu daya syaitan. Baik, jadi kita sambung pengajian kita ini, kitab kita ini pada masih lagi membahaskan pada bab yang ke-8 dari kitab kita ini, iaitulah membahaskan berkenaan dengan tazkiyatul, ataupun kita kata tazkiyatul qalb, ataupun bertambah baiknya hati. Kalau kita tengok balik dalam bab yang ke-8 ni, fi zakatil qalb, itulah kita dah bincang sebelum ni berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan zakatul qalb, itulah penyucian hati dan penambahan, ataupun kita kata minan numu, iaitulah bertambah baiknya hati. Itu yang dimaksudkan dengan zakatul qalb. Lebih daripada penyucian, maknanya lebih daripada bukan setakat penyucian, tetapi berlakunya di dalam itu dibuang perkara-perkara yang mazmumah, perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang tidak baik, dan bertambah baik hati itu. Baik, jadi kita membahaskan berkenaan dengan 3 faedah ghaddul basar. 3 faedah ghaddul basar. Apa yang kita boleh dapat, ataupun kita kata manfaat dan faedah dari kita menundukkan pandangan. Sebab itu Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyenaraikan 3 faedah, dan kita dah masuk sebelum ni faedah yang pertama ataupun manfaat yang pertama, itulah pada perkataan Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, iaitulah berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan kemanisan dan kelazatan iman. Itu yang pertama. Jadi apa, kalau orang tanya kita apakah faedah, apakah manfaat kita menjaga pandangan kita daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga ghaddul basar wa hifdzul farj, maksudnya dua kombinasi yang saling berkait antara satu sama lain, iaitulah apa? Ghaddul basar wa hifdzul farj. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, iaitulah menundukkan pandangan serta memelihara kemaluan. Dan kita dah sentuh, iaitulah faedah dan manfaat yang pertama, mereka yang menjaga pandangan, ghaddul basar, dan menjaga kemaluan mereka ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemanisan dan kelazatan iman yang lebih manis dan lebih baik dan lebih lazat daripada apa yang disebabkan oleh apa yang diusahakan oleh pandangannya, iaitulah dengan dia menundukkan pandangannya, menjauhkan pandangannya daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita lihat, ini kita dah sentuh sebelum ini, dan contoh yang dibawakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, iaitulah contohnya berkenaan dengan bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menjaga baginda alaihi salatu wassalam daripada keburukan dan juga fahsya,
sebagaimana di dalam surah Yusuf ayat 23, iaitulah apa? Kadzalika linasrifa anhu as-su' wal fahsya. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Demikianlah agar kami memalingkan keburukan dan fahisyah. Keburukan as-su' di sini kata al-Imam Al-Baghawi rahimahullah di dalam Ma'alim at-Tanzil, iaitulah al-ithm, ini dosa. Al-fahsya az-zina, iaitulah zina. Ini Allah Ta'ala menjauhkan daripada Nabi Yusuf alaihi salam daripada keburukan, yakni dosa dan juga zina. Ada juga kita kata apa perbezaan antara su' wal fahsya di sini, sudah jelaslah. Su' ini boleh juga bila kita lihat tafsiran para ulama membawa maksud muqaddimah kepada zina. Muqaddimah kepada zina. Al-fahsya zina itu sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggandingkan antara muqaddimah dan juga perbuatan fahsya itu sendiri, as-su' wal fahsya. Sebab itu Allah Ta'ala tegaskan, sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang benar-benar ikhlas, mukhlasin, yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebab itu kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, famra'atul aziz lamma kanat musyrikah. Sebelum itu dikatakan apa? وهذا إنما تبلى به القلوب الفارغة من حب الله والإخلاص له فإن القلب لا بد له من التعلق بمحبوب فمن لم يكن الله وحده محبوبه وإلهه ومعبوده فلا بد أن يتعبد قلبه لغيره. Sebab itu kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, bencana ini, musibah ini hanya akan menimpa hati orang yang kosong dari kecintaan kepada Allah. Iaitulah apa? Merujuk kepada musibah yang melibatkan akibat tidak menjaga pandangan mata dan juga tidak menjaga kemaluan. Apa sebab orang boleh terjebak di dalam kita kata dosa dan juga fahsya, perkara-perkara yang keji seperti perzinaan dan seangkatan dengannya? Iaitulah kata Imam Ibn Qayyim, sebab utamanya adalah apa? Apabila hati yang kosong dari kecintaan kepada Allah, hati yang farighah, kosong. Maksudnya hati yang tidak diisi dengan kecintaan kepada Allah. Sebab hati itu pasti memiliki keterikatan, ta'alluq dengan apa yang dia cintai, dengan apa yang mahbub, apa yang dicintai. Sebab itu sesiapa yang tidak menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang dicintai, satu-satunya ilah yang disembah, dan satu-satunya kita kata sembahan yang dicintai, maka pasti dia akan menghambakan dirinya kepada selain Allah. Ini kaedah. Sesiapa yang tidak mengisikan hatinya itu dengan kecintaan kepada Allah, tidak mengisikan hatinya itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya dengan dia akan berpaling kepada selain Allah. Dia akan, kecintaan dia itu akan kita kata akan berpaling kepada selain Allah, sekaligus akan menyebabkan jiwa dan raganya itu akan menghambakan diri kepada selain Allah. Wal-iyad billah. Itu yang kita kata yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Jadi kenapa Nabi Yusuf alaihi salam selamat? Jadi kita nak tahu kenapa Nabi Yusuf alaihi salam selamat. Apakah sebab, apakah faktor yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf alaihi salam, memalingkan Nabi Yusuf alaihi salam daripada as-su' wal fahsya, keburukan dan juga perkara yang keji tadi. Iaitulah kerana apa? Kerana tauhid. Kerana tauhid. Kerana Nabi Yusuf alaihi salam telah memenuhkan di dalam hatinya kecintaan kepada Allah. Dan tidak kita kata hati seorang nabi ini, maka sudah tentulah ianya tidak kosong. Sebab itulah Imam Ibnul Qayyim dia bandingkan, dia compare dengan Imra'atul Aziz yang disebut dalam riwayat-riwayat namanya apa? Zulaikha. Kan? Imra'atul Aziz, isteri kepada Al-Aziz yang menggoda Nabi Yusuf alaihi salam. So, tengok, Imam Ibn Qayyim kata, kerana isteri Al-Aziz
adalah seorang wanita musyrikah. Baik, tadi kita dah tengok Allah Ta'ala jaga Nabi Yusuf AS. Apakah faktor utamanya? Terkandung di dalam ayat yang kita baca tadi, penutup ayat yang kita baca tadi. Allah tegaskan, innahu min ibadinal mukhlasin. Kerana Nabi Yusuf AS mengikhlaskan perhambaannya. Kerana Nabi Yusuf AS mengikhlaskan ibadahnya, mengisi hatinya itu dengan perhambaan kepada Allah. Sebab itu Allah Ta'ala selamatkan dia. Di sini kita boleh dapat kaedah tauhid menyelamatkan seseorang. Tauhid itu menyelamatkan seseorang. Jadi berbeza dengan Imra'atul Aziz. Dia adalah seorang wanita yang musyrikah. Maksudnya dia tidak mentauhidkan Allah, musyrik. Kan? Maka terjadilah pada dirinya fahisyah dan kemungkaran. Walaupun dia adalah seorang wanita yang bersuami. Beza dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf AS tidak ada isteri ketika itu, masih lagi muda. Nampak? Sebab itu kalau kita tengok tadi, adapun Yusuf AS, kerana dia seorang yang ikhlas mentauhidkan Allah, maka dirinya bersih daripada perbuatan kotor itu, sekalipun dia adalah masih lagi syabab, masih lagi pemuda. Apatah lagi dia adalah seorang yang pendatang, yang seorang yang datang daripada tempat yang bukan tempat asalnya, dan berstatus sebagai seorang pelayan ataupun hamba. Nampak? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tak tengok pada apa? Pada status kedudukan dunia, tetapi Allah tengok pada hati dan amalan yang digerakkan oleh hati. Baik, itu manfaat ataupun faedah yang pertama. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kelazatan iman, dan juga kemanisan dan kelazatan iman kepada orang-orang yang menjaga pandangan, ghaddul basar, dan menjaga hifzul fard, menjaga kemaluan mereka. Baik, yang kedua, manfaat dan faedah yang kedua, ghaddul basar, iaitulah apa? Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, fi ghaddil basari nurul qalbi wa sihhatu al-firasah. Wa sihhatul firasah. Baik. Manfaat kedua bagi ghaddul basar, menundukkan pandangan daripada perkara-perkara yang dibenci dan juga dimurkai oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah. Maka ianya akan menatijahkan cahaya hati dan kebenaran firasat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Syuja' Al-Kirmani, katanya, man amara zahirahu bittiba'is sunnah wa batinahu bidawamil muraqabah wa kaffa nafsahu 'anil syahawati wa ghadda basarahu 'anil maharimi wa i'tada aklil halal lam tukhti lahu firasah. Kata Ibn Syuja' Al-Kirmani, dia kata, barang siapa yang menghiasi keadaan zahirnya dengan mengikuti sunnah, batinnya dengan muraqabah, iaitulah kesedaran akan Allah Subhanahu Wa Taala ini mengawasi segala gerak-geri dan pergerakan secara berterusan. Menahan diri dari syahwat, menahan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan, dan membinasakan diri, ataupun di sini, dan membiasakan diri memakan makanan yang halal. Barang siapa yang menghiasi keadaan zahirnya dengan mengikuti sunnah, batinnya dengan muraqabah, terus menerus menahan diri dari syahwat, menahan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan, membiasakan diri memakan makanan yang halal, maka firasatnya itu tidak akan pernah salah. So, kalau kita nak dapat firasat yang benar, firasat, iaitulah satu, kita kata firasat ni dia seakan-akan satu deria, cahaya yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang menjaga hubungan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala akan bagi mereka ini firasat yang tak pernah salah. Apa contoh yang mudah kita nak kata firasat yang tak salah? Susah nak salah ni. Maksudnya apa? Pandangannya itu sentiasa akan dibimbing oleh Allah. Perkataan yang diungkapkan iaitu sentiasa akan diberikan taufik oleh Allah.
Kalamnya adalah kalam yang sadid, kalam yang tepat. Nasihatnya adalah nasihat yang membekas. Tulisannya adalah tulisan yang sampai. Walaupun dia bukanlah seorang yang kita kata yang pandai bercakap, orator yang hebat, pendebat yang mantap ke, tetapi apabila dia memberi nasihat, nasihatnya itu membekas. Nasihatnya itu sampai ke dalam hati manusia. Contoh, apabila dia memberikan pandangan, maka pandangannya itu pandangan yang tajam. Apabila dia memberikan satu nasihat ataupun satu kita kata perkara yang memberikan manfaat kepada manusia yang lain, ataupun memberikan amaran, maka amaran, apa yang diberikan amaran dan apa yang dinasihatkan itu benar-benar berlaku atau benar-benar membekas. Maksudnya apa? Itu nak bagi tahu contoh firasat lah. Baik. Jadi firasatnya tidak akan pernah salah. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan berkenaan dengan kisah kaum Lut beserta bencana yang menimpa mereka. Setelah itu Allah Taala berfirman, "Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin." Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan kami bagi golongan mutawassimin, iaitulah orang-orang yang memerhatikan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, lalu mereka dapat mengambil iktibar dan mereka dapat memanfaatkan apa yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada mereka berupa tanda-tanda kebesaran Allah. Itulah yang disebut sebagai orang-orang yang mempunyai firasat. So, apa dalil firasat ini? Dalilnya dalam surah Al-Hijr ayat 75, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menutup ayatnya itu dengan apa, setelah menjelaskan tentang bala bencana dan juga azab yang Allah Ta'ala timpakan ke atas kaum Nabi Lut alaihi salam. Lalu Allah Ta'ala sebut hal tersebut benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan kami bagi golongan mutawassimin. Selalunya kita kata, kalau kita tengok siap ayat ni, orang yang mempunyai firasat ni, dia kita kata dia ada beberapa lah contoh. Maksudnya selalunya orang yang, pertama sekali, orang yang mempunyai ilmu, orang yang mengetahui tentang Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ini adalah orang yang kita kata firasat mereka tak pernah salah, ataupun kita kata firasat mereka ni tepat. Kalau mereka memberikan ramalan, dia bukan ramalan macam tukang ramal. Maksudnya dia memberikan satu amaran awal, selalunya akan benar, selalunya akan betul. Kan? Kalau mereka satu masyarakat itu telah mendapat satu ujian ataupun fitnah, orang-orang macam ni dia adalah orang yang terawal yang boleh nampak. Siapa mereka? Ulama. Sebab itu kata sebahagian para ulama ini sebelum datang fitnah mereka dah nampak fitnah. Sebelum datang fitnah, sebelum datangnya ujian, mereka dah nampak. Dan setelah datangnya ujian, mereka dapat memberikan pengajaran. Mereka dapat menggali pengajaran-pengajaran. Sebab itu kalau tengok ayat ini, Allah Ta'ala tutup dengan apa? Menunjukkan adanya orang yang Allah Ta'ala beri firasat. Maksudnya mereka yang boleh mengistimbat, mereka yang boleh mengambil manfaat dari apa yang tanda-tanda yang Allah Ta'ala tunjukkan. Baik. Sebab itu kalau di sini, lihat sini, orang-orang yang memerhatikan benda-benda, yakni adalah orang-orang yang memiliki firasat. Maksudnya orang-orang yang memerhatikan sesuatu peristiwa ataupun sesuatu perkara yang berlaku, yang sudah berlaku atau yang akan berlaku, maka mereka ini adalah orang yang memiliki firasat, yang menghindarkan diri dari pandangan yang diharamkan serta perbuatan fahisyah. Baik. Sebab itu Allah Ta'ala dalam kalau kita tengok balik dalam surah An-Nur ayat 35, kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, nak menjelaskan tentang manfaat dan faedah yang kedua daripada perbuatan ghaddul basar, yakni menundukkan pandangan. Iaitulah apa kata Ibn Qayyim tadi, nurul qalb, dia akan mendapat cahaya hati.
Wasihatul firasah, kebenaran di dalam firasat. Baik, kebenaran dalam firasat ni juga kita boleh bagi contoh yang mudah lah. Maksudnya apa? Kita hari ni kita berinteraksi dengan pelbagai jenis orang, pelbagai jenis watak. Baik, antara bentuk firasat yang sepatutnya ada bagi orang-orang yang beriman, yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, antaranya apa? Nabi kata apa? Orang mukmin, dia tidak akan disengat dalam lubang yang sama dua kali. Ataupun orang mukmin ni dia takkan jatuh pada lubang yang sama dua kali. Maksudnya apa? Orang mukmin ni dia beringat, bila dah kena sekali, dia takkan reda untuk kena sekali lagi. Ujian, fitnah dan sebagainya. Nampak? Sebab apa? Sebab dia mampu untuk mengambil pengajaran. Nampak? Contoh, kita bagi contoh. Kita tak pernah lagi kena wabak penyakit macam COVID-19 sebelum ni dalam sejarah. Kan? Bila kita baru kena, maka kita sudah ada pengalaman. So kita punya frontliner, barisan hadapan pun dah ada pengalaman. Pihak Kementerian Kesihatan pun ada pengalaman. Pihak-pihak berkuasa pun ada pengalaman. Pemimpin-pemimpin tertinggi pun ada pengalaman. Jadi dengan pengalaman ini akan mengajar mereka, jika datang lagi, jika diuji lagi dengan musibah yang sama, maka mereka sudah dapat apa? Satu, kita kata apa? Satu pengajaran, satu ibrah. Dan dengan pengalaman dan ibrah yang mereka ada, itulah sebenarnya yang membentuk firasat. Maksudnya dalam konteks kita bagi contoh lah. Tetapi kita nak bincangkan firasat di sini dari sudut apa? Firasat yang Allah Ta'ala bantu orang beriman dalam kehidupan dia. Maksudnya apa? Kalau kita lihat hari ini, kalau kita baca di dalam kitab-kitab ulama salaf, kita baca berkenaan dengan para sahabat Nabi, kita cuba lihat bagaimana firasat para sahabat Nabi. Sebelum berlakunya kesesatan, mereka dah nampak kesesatan. Itu contoh firasat orang-orang beriman. Contoh firasat para sahabat Nabi. Bukan kerana mereka ni ada super power ke, ada apa ke, ada kelebihan yang datang daripada diri mereka sendiri. Tidak. Tetapi datang daripada bantuan Allah. Bantuan Allah disebabkan mereka mentaati Allah. Disebabkan mereka menjaga pandangan mereka, menjaga hati mereka. Dan Allah bagi mereka firasat. Contoh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Zaman Umar muncul bibit-bibit Qadariyah, golongan yang menafikan qadar. Umar radhiyallahu anhu, Umar ibn Al-Khattab dah nampak awal. Sebab itu dia dah apa? Diutuskan surat kepada Abu Musa al-Asy'ari supaya memerintahkan umat Islam ketika itu tidak menyibukkan diri dengan perbahasan-perbahasan yang mendalam ataupun perbahasan yang menyusahkan dalam masalah qadar. Sebaliknya, Umar mewasiatkan kepada mereka supaya menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran, menyibukkan diri dengan memahami Al-Quran, bukan menyibukkan diri dengan memperdalamkan pengetahuan berkenaan dengan perkara yang tidak mampu dicapai, seperti masalah qadar. So Umar, dia dah ada firasat. Kemudian kita lihat firasat sahabat Nabi lagi, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di dalam Sunan Ad-Darimi, bagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu didatangi oleh Abu Musa al-Asy'ari apabila melihat Abu Musa al-Asy'ari melihat adanya golongan yang melakukan bid'ah di Masjid Kufah. Apabila mereka melakukan zikir secara jama'i, maksudnya dengan kaifiat yang tidak ditunjukkan oleh Nabi SAW dan para sahabat.
Adanya halaqah-halaqah yang mereka buat, di dalam itu zikir yang niat mereka baik tetapi cara mereka tidak menepati sunnah. Adanya tekong, dia panggil zikir jamaah, zikir jama'i kan. Lalu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, setelah diadukan perkara tersebut oleh Abu Musa al-Asy'ari, datang dan melihat perbuatan mereka, mengingkari perbuatan bid'ah mereka itu. Lalu apa kata Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud kata, mereka ini akan membuka pintu-pintu fitnah. Itu firasat Ibn Mas'ud. Perawi kepada hadis tersebut, tabi'in, melihat firasat Ibn Mas'ud itu berlaku. Apabila golongan yang terlibat dalam bid'ah yang nampak kecil tadi, hanya zikir dalam halaqah-halaqah, mereka inilah yang memerangi Ali radhiyallahu anhu bersama dengan golongan Khawarij. Firasat seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. So itu contoh firasat-firasat. Firasat, kalau kita tengok firasat, contoh-contoh firasat ni, kebanyakannya kita kena tengok bagaimana firasat, iaitulah para sahabat Nabi, tabi'in, orang-orang alim di kalangan ahli sunnati wal jamaah, ulama-ulama ahli sunnah. Dan banyaklah kalau kita nak sentuh contoh-contoh firasat orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan, kita kata basirah, dan juga cahaya, nur di dalam hatinya. Sebab itu kalau kita tengok balik, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, rahsia yang terkandung di sini adalah bahawasanya al-jaza' min jinsil amal. Itulah balasan, imbalan itu sejenis dengan amalan. Barang siapa yang menahan pandangan dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memberikannya pengganti dari sejenisnya yang lebih baik darinya. Kerana ia menahan cahaya matanya dari hal-hal yang diharamkan, maka Allah membuka cahaya mata hatinya, sehingga dia bisa dia boleh melihat apa yang tidak dilihat oleh orang yang biasa mengumbar pandangan matanya secara liar dan tidak menahannya dari memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. So, beza orang yang tak jaga pandangannya dengan orang yang menjaga pandangan. Maka Allah Ta'ala menggantikan orang yang menjaga pandangan dari perkara-perkara haram ni, Allah membuka mata hati dia, Allah mencelikkan mata hati dia. Hal ini, kalau kita kata Ibn Qayyim lagi, hal ini boleh dirasakan oleh manusia dengan jiwanya. Hati ibarat cermin, sedangkan hawa nafsu itu ibarat karat yang menempel padanya. Apabila cermin dibersihkan dari karat, maka bayangan semua benda yang akan tergambar padanya sesuai dengan yang aslinya. Diumpamakan seperti cermin hati ini. Maksudnya makin kita kata kelabu, makin tak dibersihkan, maka susahlah nak nampak objek yang reflect kepada cermin tersebut. Tetapi apabila cermin itu berkarat, maka bayangan berbagai benda tidak akan boleh tergambar di dalamnya. Maka semua ucapan dan ilmu yang dimilikinya tidak lebih sekadar sangkaan dan perkiraan ataupun dugaan-dugaan semata-mata. Maksudnya apa? Orang yang tidak menjaga pandangan matanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menutup pandangan hatinya. Allah Ta'ala tak akan bagi cahaya pada hatinya, kerana cahaya matanya itu tidak, cahaya yang Allah Ta'ala berikan pada matanya itu tidak digunakan dalam rangka untuk mentaati Allah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memalingkan hatinya daripada mendapat cahaya daripada Allah, petunjuk daripada Allah. Baik, itu manfaat yang kedua. Baik, manfaat yang ketiga, faedatul tsalitsah, faedah yang ketiga, atau kita kata manfaat yang ketiga, quwwatul qalbi wa thabatuhu wa syaja'atuhu. Orang yang menjaga pandangan matanya, maka dia akan mendapat kekuatan, keteguhan dan keberanian hati. Dengan kekuatannya itu Allah akan memberikan apa? Sultanun nusrah, kekuatan untuk menang. Dan dengan cahayanya Allah akan memberikan sultanul hujjah, kekuatan argumentasi, kekuatan hujjah. Sultanun nusrah dengan sultanul hujjah.
Allah akan memberikan dua jenis kekuatan itu kepadanya, sehingga syaitan akan lari darinya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah athar, itulah dalam sebuah athar, innal ladzi yukhalifu hawahu yafraqu syaitan min dhillihi. Barang siapa yang menyelisihi hawa nafsunya, maka syaitan akan takut kepada bayangannya. Athar daripada sebahagian ulama salaf. Kerana itu di dalam diri orang yang mengikuti hawa nafsu terkandung kerendahan, kelemahan dan kehinaan diri yang telah dijadikan Allah bagi barang siapa yang bermaksiat kepadanya. Wal'iyadu billah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemuliaan bagi orang-orang yang mentaatinya dan menjadikan kehinaan bagi orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, "Walillahil 'izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin." Dan kemuliaan itu milik Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Kemudian dalam surah Ali Imran Allah Ta'ala sebut, "Wala tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jangan kalian merasa hina, jangan kalian merasa sedih, sedangkan kalian adalah orang-orang yang lebih tinggi darjatnya jika kalian orang-orang yang beriman. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, dalam surah dalam surah Fatir ayat 10, "Man kana yuridul 'izzata falillahil 'izzatu jami'an." Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, nakkan kemuliaan, al-izzah, maka sesungguhnya segala kemuliaan itu adalah milik Allah. Maksudnya di sini kata Ibn Qayyim, barang siapa yang nakkan kemuliaan, maka hendaklah ia mencari dengan cara melaksanakan ketaatan kepada Allah. Iaitulah dengan apa? Dengan ucapan yang baik, al-kalimut tayyib, wal amalus salih, dengan melazimi ucapan-ucapan yang baik dan amalan salih. Salah seorang salaf berkata, qala ba'dus salaf. Sini kalau kita tengok ba'dus salaf, sebahagian daripada salaf. An-nasu yatlubuna al-'izza bi abwabil muluk wa la yajidunahu illa fi ta'atillah. Ramai manusia mencari kemuliaan di pintu raja ataupun di pintu raja-raja, abwabil muluk, di pintu pemimpin-pemimpin, raja-raja. Padahal mereka tidak akan mendapatkan kemuliaan kecuali dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Maksudnya apa? Ramai orang menyangka nakkan kemuliaan itu adalah dengan apa? Dengan melazimi pintu-pintu pemerintah, dengan melobi diri sendiri untuk mendapat jawatan, ataupun dengan mengangkat diri sendiri dengan gelaran-gelaran yang hebat. Tidak. Mereka tidak sedar pada hakikatnya kemuliaan itu milik Allah. Takkan diperolehi dengan apa? Banyaknya pangkat. Tidak akan diperolehi dengan banyaknya harta benda. Tidak akan diperolehi dengan apa? Ramainya anak. Tidak akan diperolehi dengan apa? Banyaknya pengikut. Tidak akan diperolehi dengan perkara-perkara keduniaan. Tetapi hanya diperolehi dengan apa? Ketaatan kepada Allah. Ramai orang hari ini dia nak kejar apa? Pujian orang ramai. Pujian orang, sanjungan manusia. Lalu dia menyangka dengan perbuatan dia mengejar sanjungan manusia, pujian manusia, lalu dia terjebak di dalam perkara yang bercanggah dengan perintah Allah, bercanggah dengan ketaatan, terjebak di dalam maksiat, terjebak di dalam kesyirikan, terjebak di dalam perkara-perkara bid'ah, maksiat. Pada hakikatnya dia telah menghina diri dia. Sebab tu ni contoh perkataan yang sangat baik. An-nasu yatlubuna al-'izza bi abwabil muluk wa la yajidunahu illa fi ta'atillah. Ramai manusia menyangka nak dapatkan kemuliaan ini dengan melazimi pintu-pintu pemerintah. Macam orang zaman sekarang kan, disangka, oh kalau aku nak dapat sekian aku kena baik dengan fulan dan fulan. Aku nak dapatkan kemuliaan sekian. Sekarang nak dapatkan projek, kena baik dengan fulan dan alan. Gini. Contoh kan.
Nakkan ramai pengikut, aku kena buat sekian. Tanpa dia menghiraukan ketaatan kepada Allah ataupun perkara yang dibuat tu sama ada mendapat redha Allah ataupun mendapat kemurkaan Allah. Ada orang yang dia sampai tahap apa? Membiarkan manusia memuji dirinya, menyanjung dirinya melampau-lampau, semata-mata pada sangkaan dia hal tersebut adalah jalan yang mudah untuk mendapat kemuliaan. Ramai di kalangan, kalau kita lihat golongan-golongan yang melampau di kalangan ghulati sufiyah, sufi, golongan sufi yang melampau misalnya, apabila mereka menyangka bahawasanya pujian dan sanjungan murid-murid mereka itu akan memberikan, akan menjamin kemuliaan diri mereka, sehingga ada kalau yang salam tu dia akan apa? Suruh cium tangan. Bukan takat cium tangan, sampai tahap cium kaki pun ada. Semata-mata nak dapatkan kemuliaan manusia. Sedangkan dia tidak menegur perbuatan yang salah. Dia membiarkan pengikut-pengikutnya, dia membiarkan anak-anak muridnya tersesat. Dia membiarkan anak-anak muridnya itu mengangkatnya melebihi Nabi, melebihi Rasul. Sehingga apabila didatangkan perkataan Nabi SAW, didatangkan perkataan Allah, kalam Allah, maka lebih diangkat lagi perkataan gurunya. Orang ini dia tak akan dapat kemuliaan, bahkan dia akan mendapat kehinaan dan kerendahan, walaupun manusia, pengikut-pengikutnya memuji dan menyanjungnya. Maksudnya apa? Manusia hari ini dia menyangka dia nak dapat kemuliaan dengan apa? Dengan tadi dibagi contoh abwabil muluk, pintu-pintu pemerintah. Sama juga mereka menyangka dengan apa? Dengan adanya hubungan mereka dengan tok guru yang tertentu, ataupun dengan orang-orang yang tertentu tadi, ataupun dengan perbuatan-perbuatan yang tertentu, yang pada dasarnya perbuatan yang mereka lakukan itu adalah perbuatan yang sebenarnya mengundang kemurkaan Allah. Sebab itu Nabi Muhammad SAW bukan orang macam tu. Nabi tak didik para sahabat untuk apa? Mengejar kemuliaan dengan apa? Dengan terpaksa menggadaikan ketaatan kepada Allah, terpaksa menjatuhkan diri, menghinakan diri ke dalam kancah maksiat. Nabi SAW marah kalau ada sahabat dia yang puji dia melampau-lampau. So Nabi ajar, Nabi tutup pintu. Nabi SAW tak bagi sahabat-sahabat ini, mereka yang datang minta jawatan, Nabi tak bagi. Sebab apa? Sebab ada di situ ada sisi yang membuka untuk mencari kemuliaan pada perkara-perkara yang sebenarnya pada hakikatnya bukan kemuliaan. Sebab itu Nabi SAW kata apa? Innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Kalian sangat tamak akan kepada pemerintahan, sedangkan hal tersebut akan menjadi penyesalan pada hari kiamat nanti. So Nabi didik sahabat, bukan itu cara untuk kamu dapat kemuliaan. Kemuliaan ini hanya boleh dicapai dengan ketaatan kepada Allah, dengan mentaati perintah Allah, bukan dengan apa? Dengan hanya semata-mata bergantung kepada pujian dan sanjungan di sisi manusia. Sebab itu Nabi dah bagi tahu. Kemudian kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, wa in hamlajat bihim al-baradhin wa taqtaqat bihim al-bighal inna dhull al-ma'siyah la fi qulubihim aballahu illa an yudhilla man asah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, sekalipun kuda-kuda beban berjalan, yang ni kuda-kuda beban maksud kuda-kuda yang mereka bawa barang-barang mereka yang hebat, atau yang mereka tunggang hebat, berjalan. Maksudnya di sini apa? Berjalan dengan hebat, dengan gah, dan keldai-keldai mereka itu gemertak membawa mereka. Maksudnya kita tengok orang-orang kaya kan, maksudnya ni di zaman Hasan Al-Basri lah, kuda tu hebat,
dihiasi dengan hiasan-hiasan yang dahsyat. Kemudian kita tengok hebat kedai-kedai yang membawa barang-barang mereka atau membawa mereka, nampak dahsyat. Namun kata Al-Hasan Al-Basri, kehinaan maksiat tetap melekat di hati mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala pasti menghinakan orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Sebab tu kita tengok di sini, samalah macam sekarang. Walaupun kita lihat hebat, pakaian yang hebat, jubah yang mahal, serban yang menyinar, pengikut yang ramai, kereta yang hebat, tetapi bila terjebak dalam maksiat itu kita kata tetap menghinakan dia, kerana maksiat melekat dalam hatinya. Maksudnya, kesan maksiat ini tak boleh kita nak cover dengan apa? Pakaian kita. Dibuat dosa, tak apa, esok aku beli jubah, aku beli, dia panggil apa, kit. Apa sekarang ni, kalau selalunya lah orang-orang yang nak bertaubat ni, dia akan menipu orang. Kalau dia bertaubat betul-betul tak apa, selalunya akan ditipu dengan pakaian. Dia kata aku nak bertaubat, dia pun belilah set taubat. Set taubat orang zaman sekarang ni, jubah mesti kena putih, kopiah putih juga. Kalau pakai serban lagi nampak hilang lah maksudnya dosa-dosanya. Tetapi maksiat akan nampak kesan dia. Dia tak boleh kita kata, kalau kita buat maksiat tu, kita kata kita dah terjebak dalam maksiat, kita nak tutup dengan pakaian, dia akan dapat juga, bau dia akan sampai juga. Contohlah kita kata orang yang menipu, orang yang scam duit orang, menipu orang ramai, menzalimi orang lain. Pakailah pakaian macam mana cantik sekalipun, pakailah jubah yang paling mahal sekalipun, pakailah rida yang paling hebat sekalipun, bau busuk penipuan, busuk maksiat itu tetap akan bau. Dia tak boleh ditutup. Dia nak bagi tahu kesan maksiat. Kalau kita tengok perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ni, macam itulah. Macam mana hebat sekalipun, dia nak tutup, tak boleh. Sebab apa? Maksiat tu kesan dia tak boleh ditutup dengan pakaian. Tak boleh ditutup dengan kita tukar nama. Orang tahu. Sebab dah menipu banyak. Sebab itu orang yang jujur, orang yang benar, dia tak perlu kepada wangian. Yang ini bagi ibarat. Orang yang jujur dan benar, dia tak perlukan wangian. Kerana apa? Kejujuran dan kebenarannya itu mekar. Orang dapat bau. Orang tahu. Dia tak perlu kata saya jujur. Tak perlu dia pakai name tag pula jujur. Saya orang yang jujur, saya orang yang baik. Tak perlu, kerana kejujuran dan kebenarannya itu terbukti. Orang tahu. Orang lihat pada tutur katanya, orang lihat pada amalan dia, kebiasaannya. Tak perlu dia nak cover dengan apa-apa, orang tahu. Tetapi kalau orang yang penipu dan khianat, orang yang pendusta dan khianat, letaklah minyak wangi, lumurlah minyak wangi dekat badan atau pakaian dia sekalipun, bau busuk tu tetap akan bau. Bau busuk tu tetap akan bau. Sebab apa? Sebab penipuan, ketidakjujuran, pengkhianatan tak boleh ditutup dengan apa? Wangian. Tak boleh ditutup dengan pakaian. Orang akan tahu. Nampak? Baik. Jadi itu kalau kita tengok balik perkataan Al-Hasan Basri. Maksudnya bagi tahu kesan maksiat. Kesan maksiat. Sebab itu ulama salaf, mereka kalau kita tengok, mereka sentiasa muhasabah diri. Sampai ada tahap ulama salaf ni, kalau mereka balik ke rumah, mereka tengok isteri mereka, anak-anak mereka ini perangai tak berapa baik,
mereka akan muhasabah. Tentu ini disebabkan dosa dan maksiat mereka. Bahkan sebahagian ulama salaf lagi, bila dia naik dia punya himar, keldai dia ni buat perangai. Keldai dia pun dia muhasabah. Dia kata ni tentu sebab dosa aku. Zaman kita ni muhasabah jugalah. Naik kereta, apa kereta ni masalah sikit. Jangan salah orang lain. Tengok muhasabah diri. Tentu aku ada dosa. Itu praktikal dia. Tentu aku ada dosa. Istighfar. Kan? Balik rumah. Kenapalah anak aku ni tak dengar cakap? Kenapa anak aku ni kurang ajar dengan aku? Muhasabah. Kenapa mak dengan ayah aku ni hari ni macam masam sikit dengan aku? Macam tu lah kan? Macam tak berapa manis kat, tak senyum kat aku ni. Ni tentu aku ada salah. Macam tu lah. Macam tu lah konsep dia. Kenapa kawan-kawan aku ni pandang lain lah hari ni? Tak macam selalu. Jangan salah orang. Ni mesti mereka dengki dekat aku. Kalau selalunya orang kita macam tu. Ni mesti mereka dengki dengan aku punya baju. Ni mesti mereka dengki dengan aku punya kereta baru ke. Ni mesti ada. Selalu orang kita disalah orang lain dulu. Tak. Muhasabah diri kita. Tentu sebab aku buat salah apa-apa, aku terlepas kata ke apa, aku tersilap ke. So muhasabah diri. Istighfar. Baik. Sebab itu kerana apa? Kerana maksiat ni ada kesan. Baik. Sebab itu kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, sebab apa? Sebab barang siapa yang taat kepada Allah, bererti dia telah menjadi wali Allah. Sedangkan orang yang telah menjadi wali Tuhannya tidak akan terhina. Sebagaimana disebutkan di dalam doa kunut, sesungguhnya tidak akan terhina barang siapa yang engkau jadikan sebagai walimu, dan tidak akan mulia barang siapa yang engkau musuhi. Innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Maksudnya apa? Orang yang Allah Ta'ala jadikan dia sebagai wali, Allah Ta'ala protect, Allah Ta'ala lindungi, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak akan membiarkannya akan terus terhina, dan Allah akan muliakannya. Baik. Yang jelas kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, maksud di sini tujuan yang nak disampaikan di sini, anna zakat al-qalb mawqufatun ala taharatihi. Perkembangan dan bertambah baiknya hati itu bergantung kepada kesucian hati. Sebagaimana perkembangan badan bergantung kepada terbebasnya badan tersebut dari unsur-unsur yang buruk dan rosak. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang beriman, jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu mengarahkan ke arah fahsya, perkara yang keji dan juga mungkar. Sekiranya tidak kerana kurnia dan rahmat Allah kepada kamu, nescaya tidak ada seorang pun dari kalangan kamu yang bertambah baik selama-lamanya. Tetapi Allah menjadikan sesiapa yang dikehendakinya itu bertambah baik, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. So di sini kalau kita tengok poinnya di sini pada ayat dalam surah An-Nur ayat 21, poinnya di sini Allah Ta'ala kata, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau tidak kerana kurniaan Allah, kelebihan yang Allah Ta'ala berikan, rahmat Allah, maka apa? Nescaya tidak ada seorang pun yang akan suci dan bertambah baik selama-lamanya. Tetapi Allah lah yang menyucikan dan yang menambah baikkan sesiapa yang dia suka, siapa yang dia kehendaki. Maksudnya di sini, kita menjadi baik bukan kerana kita
hebat, bukan kerana kehebatan diri kita, bukan kerana kepandaian kita, tetapi kerana fadlullah wa rahmatuh, kerana kurniaan Allah dan rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala menutup aib-aib kita. Kita menjadi baik kerana Allah menutup aib-aib kita. Dan Allah Ta'ala yang merahmati kita dengan memberikan kita perasaan untuk sentiasa bermuhasabah, sentiasa meneliti kesalahan-kesalahan diri sendiri, dan juga sentiasa berusaha untuk menambahkan kebaikan hati. Bukan kerana kita adalah kita menjadi baik bukan kerana kita adalah kita, bukan kerana kita hebat, bukan kerana kita mempunyai kelebihan, tetapi kerana kelebihan yang datang daripada Allah. Baik, ayat ini, kata Imam Ibn Qayyim, datang setelah ayat yang berbicara tentang pengharaman berzina, menuduh orang-orang yang baik melakukan perzinaan dan menikahi penzina. Ini menunjukkan bahawasanya mengembangkan dan meningkatkan kebaikan hati adalah dengan cara menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut. Maksudnya apa? Nak mendapat zakatul qalb, iaitu penambahan kebaikan, ataupun kita kata apa, peningkatan kebaikan hati, penyucian dan juga peningkatan kebaikan hati itu adalah dengan cara menjauhi perkara-perkara yang keji, fahishah. Baik, demikian halnya firman Allah Ta'ala mengenai adab meminta izin kepada para pemilik rumah. Allah kata apa? Wa in qila lakum urji'u farji'u huwa azka lakum. Dan jika dikatakan kepada kalian pulang sahajalah, maka hendaklah kalian pulang, itu lebih baik bagi kalian. Huwa azka lakum, lebih suci, lebih baik. Dalam surah An-Nur ayat 28. Jika mereka diperintah pulang agar tidak melihat aurat, maksudnya kalau kita pergi ziarah rumah kawan kita, katakan kita tak bagi tahu awal, tak mesej dulu, kita sampai-sampai tu dia kata dekat kita, saya ni hari ni tak boleh terima tetamu, kan? Apa kita kena buat? Kita kena kata, aku ni datang daripada utara, selatan ni, sampai selatan, letih, kita kena balik. Kalau dia tak izinkan kita, sebab apa? Apa maslahatnya? Kerana dia ada maslahat, dia nak jaga dalam konteks keizinan daripada pemilik rumah ini, iaitulah untuk menjaga aurat. Antaranya, innama ju'ilal, Nabi SAW bersabda, ju'ilal isti'zanu min ajlil basar. Dijadikan perintah keizinan, minta izin untuk kita pergi ke rumah sesiapa, min ajlil basar, maksudnya semata-mata untuk menjaga pandangan daripada aurat. Contoh yang lain, kita datang rumah kawan kita, dia tak bagi masuk lagi, kita dah nak masuk dah, panas ni kat luar ni, tapi kita tunggu kejap. Sebab apa? Sebab dia nak pastikan orang rumah dia itu terjaga aurat, baru boleh masuk. Itulah contoh, itu maksudnya innama ju'ila al-istidhan min ajli al-basar. So apa signifikannya di sini? So Allah Taala kata, kalau wa in qila lakum urji'u farji'u, kalau kamu dikatakan kepada kamu untuk pulang, pulang saja. Kalau dia tak izinkan kita masuk, balik. Huwa azka lakum, itu lebih baik untuk kalian, lebih suci, sebab menjaga pandangan kita, menjaga pandangan kita dan juga menjaga aurat orang lain. Itu contoh. Jadi di situ kalau kita tengok balik, maka hal itu lebih menambah baik hati mereka. Jika mereka diperintah pulang agar tidak melihat aurat yang pemilik rumah tidak menginginkannya terlihat, maka hal itu lebih menambah baik hati mereka. Sebagaimana menahan pandangan adalah lebih baik, lebih menambah baik hati pelakunya. Sebab itu kalau kita tengok balik orang Melayu kita dulu-dulu, bukan semua orang budaya orang Melayu kita ni semua khurafat. Bukan semua juga kita kata ada syirik. Orang Melayu dulu, dia ada satu, dia dulu orang panggil, orang Melayu kita ni dia ada rumah lama-lama kan. Boleh search kat Google. Dia ada buat dekat rumah tu, tengah-tengah tu ada tangga.
tangga tu menghubungkan kepada loteng rumah. So dia tangga rumah kayu kan. So kat loteng rumah tu, kalau orang datang, anak-anak dara akan naik atas tu. Rumah Melayu lama dulu. Sebab apa? Nak jaga pandangan, supaya orang-orang yang lelaki ni mai rumah dia tak tengok anak dara orang. Tu punya nak jaga orang Melayu dululah. Nampak? Tu baguslah. Maksudnya itu bertepatan dengan syariat. Tapi zaman sekarang dia Allah musta'an. Sebab apa? Bukan setakat ni dia pergi tayang habis semua. Tayang habis dah tak ada dah. Tak menjaga pandangan. Tak perlu pergi rumah lagi dah. Tayang habis dia punya isteri, kecantikan isteri dia, anak-anak dara dia semua. Tayang habis. Sedangkan Allah Ta'ala kata apa? Keizinan. Maksudnya kalau balik, diperintahkan untuk balik. Tak diizinkan untuk masuk rumah. Balik. Sebab huwa azka lakum. Itu lebih baik. Sebab apa? Nak jaga pandangan, nak jaga mata. Allah musta'an. Kita hari ni susah nak jaga mata. Benda yang kita tak mau tengok datang. Fitnah. Wallahu musta'an. Nasallallahu salamata wal afiyah. Sebab itu Allah Ta'ala sebutkan ianya lebih baik bagi kamu. Azka lakum maksudnya lebih suci dan lebih baik. Nampak? Baik, kemudian Allah Ta'ala berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntunglah orang-orang yang bertambah baik. Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang-orang yang bertambah baik. Tazakka. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan mengingati nama Allah, menyebut nama Tuhannya, mengingati Allah, lalu melaksanakan salat. So nak mendapatkan penambahan baik dalam hati ni, dia ada amalan. Dia kena ada amalan. Baik, Allah Ta'ala dia tak boleh dia buat maksiat kemudian dia kata yang penting hati baik. Tak boleh. Terbatal lah dakwaan golongan Murji'ah. Kata tak apa, buatlah, pakailah apa pun, yang penting hati baik. Buatlah apa pun, yang penting hati baik. Sebab itu yang jadi istilah apa? Jadi Robin Hood tu. Kan? Niat dia baik, tapi mencuri. Kan? Mencuri harta benda orang, kemudian niat dia nak sedekah ke orang. Kan? Scam duit orang, kemudian apa? Dia kata dia nak sedekah ke orang. Tak boleh. Matlamat tak menghalalkan cara. Kan? Sebab itu dia kata, yalah, sebab apa? Sebab apa puncanya? Dia kata yang penting hati. Jadi curi duit orang, tipu duit orang pun tak apa, dia kata. Rompak duit orang tak apa. Yang penting dia nak sedekah duit tu kat orang. Tetap tak boleh. Tetap tak boleh. Baik, dosa tetap dosa. Kita tak boleh memberi apa-apa alasan untuk menghalalkan perbuatan yang tidak benar. Baik, Allah Ta'ala juga berfirman mengenai Nabi Musa AS yang berbicara kepada Fir'aun. Hal laka ila an tazakka. Adakah keinginan bagimu untuk bertambah baik? Adakah engkau, wahai Fir'aun, nak bertambah baik? Hal laka ila an tazakka, untuk bertambah baik hati dan amalanmu, supaya dengar nasihat aku, berpaling daripada kesyirikan yang engkau telah berada di atasnya. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wawailun lil musyrikin alladhina la yu'tuna az-zakah. Allah Ta'ala kata celakalah orang-orang yang musyrik. Celakalah orang musyrikin, iaitu orang-orang yang tidak mahu memberikan zakat. Sebahagian besar mufassir dari kalangan salaf dan generasi sesudah mereka mengatakan, yang dimaksudkan dengan zakat dalam ayat ini, iaitu dalam surah Fussilat ayat 6 hingga 7. Yang dimaksudkan dengan la yu'tuna zakah, tak memberikan zakat, adalah tauhid. Zakat di sini adalah tauhid. Syahadah bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara hak selain Allah, dan iman.
yang boleh menjadikan hati berkembang dan bertambah baik. Itu maksud zakat dalam ayat ni. Sebab apa? Sebab siap ayat. Wa wailul lil musyrikin. Allah mulakan Allah kata apa? Celakalah orang-orang yang musyrikin. Orang yang mensyirikkan Allah. Alladzina la yu'tuna az-zakah. Maksudnya tafsir dia apa? Orang yang tidak mentauhidkan Allah. Zakah di situ maksudnya tauhid. Sebab kita balik pada perbahasan kita pada makna zakah. Zakah itu penyucian dan juga kita kata taharah wan numu. An-nama kita kata. Kesucian dan penambah baikan. Pertumbuhan. An-numu. Iaitulah dalam konteks ini bertambah baiknya hati dengan ketaatan, dengan tauhid. Sebab itu ulama salaf yang menafsirkan zakat di sini adalah tauhid. Ini kalau kita tengok bertepatan dengan si ayat itu, konteks ayat. Sebab konteks ayat Allah cerita pasal musyrikin. Allah Ta'ala tak cerita pasal orang-orang yang bakhil ke tak? Allah Ta'ala cerita orang-orang yang musyrikin. Dan kalau tafsiran satu lagi pun, zakat, maksudnya zakat keluar harta benda pun maknanya sahih. Maksudnya melazimi. Kerana ada kaitan antara orang yang mengeluarkan zakat dengan kebersihan hati, kejernihan jiwa, kesucian hati, baiknya hati. Pasti ada kaitan yang jelas. Baik. Sesungguhnya tauhid mengandungi penafian sifat ilahiyah pada selain Allah dari hati. Itulah yang mensucikan hati serta menetapkan uluhiyah bagi Allah. Dan itulah pangkal bagi setiap perkembangan dan bertambah baiknya kebaikan. Maksudnya apa? Asas dan dasar, pangkal bagi segala kebaikan adalah tauhid. Kenapa? Apabila hati itu sudah apa? Sudah menafikan sebarang bentuk pengabdian pada selain Allah, maka itulah yang akan menjadi sebab hati itu menjadi suci dan bertambah baik. Nampak? Meskipun pada makna asal kata at-tazakki adalah pertambahan, perkembangan dan keberkatan, akan tetapi ia tidak akan terwujud kecuali dengan dihilangkan keburukan. Kerana itu kata Ibn Qayyim, kata at-tazakki mengandungi dua pengertian tersebut. Maksudnya apa? Takhliyah tazkiyah. Maksudnya nak menyucikan hati ni tidak cukup hanya dengan kita kata hanya kita berzikir. Kerana kita tengok hari ni masyarakat kita, dia menganggap bahawasanya nak menyucikan hati ni cukup dengan zikir. Salah. Menyucikan hati kena tazkiyah dan takhliyah. Takhliyah apa maksudnya? Mesti mengosongkan hati dari peribadatan kepada selain Allah. Mesti kena tauhidkan Allah. Ni tak dia berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi dalam hati Tok Guru lagi besar pada Allah. Tok Guru lagi apa? Tok Guru lagi hebat daripada Nabi. Perkataan Tok Guru lagi apa? Tinggi daripada kalamullah dan sabda Rasulullah. Tak guna walaupun dia berzikir 5 juta kali sehari pun. Tak berguna, tak bermanfaat. Itu yang kita tengok dalam masyarakat kita hari ni. Kerana masih lagi tidak mengabdikan hati itu kepada Allah SWT. Tak menjadikan hati itu semata-mata kerana Allah. Terjebak dalam syirik, zikir la ilaha illallah, tetapi masih lagi pergi dekat kuburan, minta dekat kuburan, wal'iyazubillah, minta dekat orang mati atas alasan tawassul, mengharap kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia lebih kepada pengharapan kepada Allah.
Tidak mentahqiqkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maqam ubudiyah. Tak merealisasikan apa? Perhambaan dan pengabdian kepada Allah. Macam mana zikir yang diungkapkan itu, yang diucapkan itu nak menyucikan hati? Tak menyucikan hati. Sama juga orang yang baca Al-Quran tetapi dia tidak mengagungkan Allah. Membaca Al-Quran tetapi dia tidak apa? Mengenali Allah. Dibaca Al-Quran, sedap, khatam hari-hari, tetapi apa? Tidak mengagungkan Allah. Dia lebih mengagungkan apa? Selain Allah. Lebih mengagungkan suara-suara qari berbanding dengan makna yang ada pada kalam Allah. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Tak mentakdirkan Allah, tidak mengagungkan Allah, menta'zim Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Baik. Kerana itu kalau kita tengok di sini kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, at-tazkiyah boleh bererti menjadikan zat sesuatu itu bertambah baik, atau boleh juga bererti meyakini dan menyatakan sesuatu itu bertambah baik. Sebagaimana kita katakan addaltuhu, boleh bererti saya menjadikannya adil, atau boleh juga bererti saya menganggap dan mengatakannya sebagai orang yang adil. Dan kata fasaqtuhu, boleh bererti saya menjadikannya fasik, atau boleh juga bererti saya menganggap dan mengatakan dia sebagai orang fasik. Ini maksudnya penggunaan bahasalah. Kerana itu makna tazkiyah yang terkandung di dalam firman Allah, fala tuzakku anfusakum, tidak sama dengan firman Allah, qad aflaha man zakkaha. So di sini Imam Ibn Qayyim rahimahullah sekarang ni dia nak bahaskan berkenaan dengan perbezaan antara dua ayat, dua istilah. Dua istilah yang terkandung di dalam dua ayat yang berbeza. Yang pertama dalam surah An-Najm ayat 32. Fala tuzakku anfusakum. Maknanya apa? Janganlah kalian menganggap diri kalian ini sudah suci. Fala tuzakku anfusakum. Maksud tazkiyah dalam surah An-Najm ayat 32 kata Ibn Qayyim, jangan mengkhabarkan kebaikan dirimu dan mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang baik, soleh dan bertakwa. Ini paling susah sekali. Maksudnya fala tuzakku, jangan menganggap diri kita ini sudah suci. Jangan menganggap diri kita ini sudah bertakwa. Jangan menganggap diri kita ini sudah baik. Dengan apa? Dengan cara kita mengkhabarkan kepada orang amalan-amalan kita. Itu contoh. Sebab itu salah dia orang memang jaga isu ni. Kerana itu kata Ibn Qayyim lagi, setelah ayat tersebut Allah berfirman, wa a'lamu bimanittaqa. Dia lebih mengetahui siapakah hamba-Nya yang lebih bertakwa. Kan? Sebab itu Imam Ibn Qayyim bagi contoh di sini. Zainab asalnya nama dia Barrah. Barrah. Maksud Barrah adalah wanita yang sangat baik. Barrah. Lalu Nabi SAW bersabda, ini menyatakan dirimu baik, atau ini adalah satu perbuatan menyucikan jiwa, atau menyucikan diri sendiri, menganggap diri adalah suci. Lalu Nabi SAW menggantikan nama Barrah dengan Zainab. Lalu Nabi SAW bersabda, Allah lebih mengetahui mengenai siapa orang yang lebih baik di antara kamu sekalian. Ini dalam isu kita kata Nabi SAW termasuk daripada hadiyun Nabi, petunjuk Nabi SAW, Nabi mengubah nama-nama yang ada di dalamnya bentuk penyucian. Maksud bentuk penyucian maksudnya menganggap orang yang dinamakan itu ada sifat yang suci, seakan-akan nak menganggap dirinya suci. Maksudnya kalau ada nama yang berbentuk sedemikian, Nabi akan tukar walaupun maknanya baik. Ni ramai orang tak berapa nampak.
Anda bagi contoh yang mudah. Nama kita, contoh yang kita ambil ni sebenarnya dah mudah lah sebenarnya. Iaitulah Barrah tadi. Nama Barrah ni nama baik. Kenapa Nabi tukar? Padahal nama dah baik. Apa maksud Barrah? Maksudnya wanita yang baik. Sebab apa Nabi tukar? Sebab Nabi SAW nampak bahawasanya penggunaan nama tersebut ada bentuk nak menganggap diri yang dinamakan itu adalah baik. Maksudnya adalah, kita kata apa, adalah ada bentuk tazkiyatun nafs. Maksudnya ada bentuk dalam yang bercanggah dengan larangan Allah, fala tuzakku anfusakum, jangan kalian menganggap diri kalian suci. Itu satu sunnah, tukar nama. Sebab itu nak selamat, bagi nama yang simple. Orang hari ni dia pelik, nama dia jadi susah. Anda bagi contoh lah. Bila ada orang nak namakan dengan nama yang baik, tapi dia tak nampak dekat situ ada bentuk mubalaghah, melampau. Contoh, nak bagi contoh. Nama Naqi, Naqiyah ataupun Naqi, minan naqa. Maksud baik. An-naqa, kita kata Naqiyah. Apa maknanya? Maknanya sangat suci, sangat murni, sangat suci. An-naqa. Macam mana kita nak tahu nama ini nama yang tak baik sedangkan maknanya baik? Ini dia punya masalah dia. Ramai orang dia tak tahu macam mana. Sebab dia tengok bahasa Arab, dia pun buka kamus, dia pun Google apa maksud naqi, yang suci. Naqiyah, perempuan yang suci. Tapi dia tak tahu nama ni okey ke tak. Macam mana? Apa kaedah kita nak tahu nama ni okey? Paling mudah, praktikal, kita tengok ada tak nama orang-orang soleh yang terdahulu yang menamakan anak mereka dengan Naqi ataupun Naqiyah. Tengok, ada tak nama sahabat Nabi yang nama Naqiyah? Ada tak nama lelaki dari kalangan sahabat Nabi yang nama Naqi? Ada tak nama orang-orang yang hebat, alim ulama yang nama Naqi ataupun Naqiyah ke? Itu kaedah dia. Kalau tak ada, tak payahlah. Banyak lagi nama yang hebat. Kalau tak ada, kita tinggalkan. Walaupun kita nampak nama dia betul. Sebab dia jadi macam ni lah, Barrah tadi. Barrah baik. Kenapa Nabi tukar? Kerana dia ada bentuk mubalaghah, melampau. Nampak? Cari nama yang lebih baik. Itu cara dia, kaedah. Sebab kita tak tahu macam mana. Macam mana? Ni dalam bahasa Arab. Saya tengok dalam kamus baik, Ustaz. Tak semestinya nama tu baik kita boleh bagi nama. Sebab takut apa? Adanya bentuk-bentuk menganggap orang yang kita nama itu ada maksudnya macam melampau dalam kita nak menyucikan dia. Kalau kita tengok dalam satu konteks yang lain pula, orang Arab, ada tak orang Arab menamakan anak mereka dengan nama tersebut? Ataupun kita kata membiasakan nama dengan nama, ataupun mereka menggunakan nama tersebut pada perkara yang lain. Itu maksudnya kena tengoklah penggunaan bahasa. Tak boleh lah. Macam anda terdengar baru-baru ni ada satu nama tu, terkejut anda dengar. Tapi nak bagi tahu kesan dia, nama ni macam kita kata dia akan bagi kesan. Sebab dia melampau sangat. Nama tu dah melampau, dia akan bagi kesan pada orang yang dinama tu, kesan yang negatif. Sebab apa? Dia menganggap orang itu dengan nama tersebut akan mencapai tahap yang melampaui batasan. Sebab itu Nabi suruh tukar Barrah jadi Zainab. Simple kan? Tak perlu pening. Tukar Zainab, habis. Ambil nama yang mudah. Itu sunnah Nabi. Ramai orang yang
meremehkan sunnah ni. Nabi bagi nama-nama sangat mudah. Seorang sahabat datang, Nabi bagi nama apa? Anak dia Yusuf. Seorang sahabat, Nabi bagi nama anak siapa? Anak dia Munzir. Mudah. Nabi bagi anak dia Ibrahim. Nampak? Sahabat-sahabat Nabi, cuba tengok Uthman bin Affan, Umar, Abu Bakar. Nama anak mereka semua mudah. Kadang-kadang tu nama anak-anak golongan salaf ni, mereka bagi nama anak mereka sampai berulang-ulang. Muhammad juga. Itu yang jadi ada Muhammad awal, Muhammad thani, Muhammad thalith. Tapi kalau orang kita tak boleh lah. Dia macam kiamat tu kalau buah nama sama. Tak boleh. Pantang untuk nenek aku bagi nama sama. Ataupun macam tu lah lebih kurang. Dia tak boleh. Tak salah nama anak Uthman tu, ada nama Maryam. Dua-dua nama Maryam. Maryam pertama, Maryam kedua. Sampai dia Maryam satu, Maryam dua. Nak bagi tahu simple, dia orang tak apa complicated dalam nama ni. Macam orang kita kan nak kena combine nama datuk, combine nama ni, kemudian jadi nama. Kadang-kadang bentuk macam inilah yang menzalimi anak tersebut. Anda baru-baru ni terdengar satu nama yang sangat-sangat teruk nama. Seorang perempuan ni nama dia Naqim. Nur apa benda Naqim. Apa maksud Naqim? Naqmah, minan naqmah. Maksudnya apa? Azab. Jahat, maksud yang jahat. Kebetulan dia memang jahat. Kesan nama. Sebab orang kita, orang Melayu kita ni, dia asal dengar nama tu Arab sikit, sedap, dia bubuk. Naqim ni naqmah, lawan kepada nikmah. Lawan kepada nikmat. Azab. Naqmah, benda yang tak baik. Tapi dia boleh letak nama Naqim tanpa ada keluarga dia tegur, tak ada siapa-siapa tegur. Akhir sekali memang betul-betul dia jadi Naqim. Naqimah nama dia, Naqim. Atau nama dia Naqim. Naqmah, minan naqmah. Nun, qaf, mim. Cuba cari dalam kamus. Naqmah, Naqim, nun, qaf, ya, mim. Sebab apa? Sebab jahil. Sebab tu anda nampak nama-nama ni, kalau kita tengok dalam perbahasan fiqh dalam nak menamakan anak-anak, Syekh Bakar Abu Zaid dia ada bahas, dia ada satu kitab. Sangat bagus kitab tu. Kita tak boleh menyusah-nyusah dan menyulitkan dengan kita membiarkan orang yang jahil memberi nama anak mereka dengan sesuka hati. Akhir sekali dia akan bagi kesan. Macam ada seorang ni, nama dia Naqi. Tapi akhir sekali perangai dia tak naqi. Naqi ni maksudnya suci lah. Minan naqa. Akhir sekali orang panggil dia syaqi, celaka. Kan? Maksudnya apa? Sebab kita terlampau bermudah. Sebab itu apa kaedah kita nak tahu nama tu boleh atau tak, bukan semata-mata kita rujuk kamus Arab. Tak betul. Kaedah tu tak betul. Kena betul lah sekarang. Kena perbetulkan. Kita kena tengok ada tak orang-orang yang terdahulu dibagi nama dengan nama tu. Anda rasa ini yang paling selamat. Sebab sekarang ni macam-macam orang dia nak bagi nama ni sedap-sedap dan sebagainya. Dia asal dengar Arab sikit je, itu yang letak nama Syarrul Bariyah tu. Syarrul Bariyah, seburuk-buruk manusia. Syarrul Bariyah dia bagi Syarrul Bariyah, syar. Patutnya Khairul Bariyah. Tu Khairul Bariyah pun tak sepatutnya. Macam orang kita dia sebut Khairun Nisa. Tak boleh. Sepatutnya tak boleh. Kalau dia dah nama macam tu, biarlah. Sepatutnya tak. Khairun Nisa kan selalu kan. Khairun Nisa, sebaik-baik wanita. Dia ada apa? Dia ada bentuk tazkiyah tadi. Menganggap diri suci. Dia melampau. Sebab tu kita tengok di kalangan sahabat-sahabat Nabi, di kalangan
Hatta kalau kita tengok di kalangan orang-orang yang hebat, di kalangan wanita-wanita yang disebutkan di dalam Al-Quran, nama-nama mereka simple. Kalau kita nak letak nama anak macam perempuan tadi, sebaiknya macam Khairun Nisa tadi dielakkan. Bukan tak boleh, boleh je nak bubuh, tapi kita kata sebaiknya yang afdal dielakkan. Sebab kita takut ada bentuk apa dia, tazkiyah tadi, menganggap diri suci. Kita nak macam-macam, seakan-akan macam menganggap bahawasanya anak ini akan menjadi sebaik-baik wanita. Bila tak jadi, berat tu. Sebab itu Nabi SAW dia ajar pertengahan. Bubuhlah nama orang-orang soleh, bubuh nama sahabat Nabi. Ramai sahabat-sahabat Nabi nama yang perempuan ni. Bubuh nama isteri Nabi. Itu yang paling selamat. Sebab itu kenapa kalau kita tengok ulama-ulama terdahulu, mereka kata yang nak selamat, letak nama orang-orang soleh. Nama-nama yang terkandung dalam Quran, nama-nama Nabi, sahabat-sahabat Nabi, itu yang terbaik. Tetapi orang kita dia tak cukup. Dia kata pasal apa? Pasal nama tu dah ada, dia tak boleh. Yang ni kita kena perbetulkan. Jangan kita pandang remeh. Nama ni memberi kesan. Macam mana cerita tadilah, Nakim. Nama dia Nakim. Akhir sekali memang jadi Nakim. Itu bukan nama menyucikan diri tu. Nama memang betul-betul jelas-jelas dah memang teruk sangat. Naqmah. Kan? Sebab itu Nabi tukar Barrah tadi. Makna betul. Sebab kalau kita ikut logik, Barrah baik. Kenapa Nabi tukar? Kita kena persoal. Kenapa Nabi tukar jadi Zainab? Sebab inilah. Sebab Nabi SAW nak bagi tahu ianya ada bentuk untuk menyatakan dirinya baik. Lalu Nabi SAW menggantikan namanya dengan Zainab. Jadi dia termasuk dalam apa kita kata, boleh jadi dia melanggar larangan Allah, fala tuzakku anfusakum. Fala tuzakku anfusakum. Contoh yang lain. Nama yang lain. Walaupun nama ni orang bagi, tapi bentuk macam tadilah Khairun Nisa, Khalilullah, boleh tak? Khalilullah, kekasih Allah. Boleh nak bubuh, tapi sebaiknya dielakkan. Nama baik. Yang dah bubuh tu nak buat macam mana kan? Nak buat macam mana? Baik, tapi sebaiknya elakkan. Khalilullah siapa? Nabi Ibrahim. Bubuhlah Ibrahim. Senang. Sebab tu sahabat-sahabat, mereka bubuh nama. Mereka tak bubuh nama anak mereka dengan sifat. Mereka letak nama. Itu lebih baik. Lebih, kita kata lebih sadid, lebih tepat. Kan? Baik. Demikian pula firman Allah Subhanahu Wa Taala, alam tara ila allazina yuzakkuna anfusahum. Makna ayat ini adalah, tahukah kamu orang-orang yang meyakini dan menceritakan kebaikan dirinya, sebagaimana seseorang yang menceritakan kebaikan seorang saksi. Dia berkata tentang dirinya seperti perkataan seorang penguat tentang kebaikan seorang saksi. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, balillahu yuzakki man yasha. So ini perbezaan antara dua ayat tadi. Fala tuzakku anfusakum dengan ayat ini. Ayat alam tara ila allazina yuzakkuna anfusahum. Ini sama dengan ayat fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Sama. Maknanya sama. Maksud ayat yang kedua ni dalam An-Nisa ayat 49, alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum, tahukah kamu orang-orang yang meyakini dan menceritakan kebaikan dirinya, sebagaimana seseorang yang menceritakan kebaikan seseorang saksi. Sebab apa? Sebab apa? Orang yang cerita kebaikan diri ni, dia menganggap dirinya suci. Itu maksudnya, menceritakan kebaikan. Kan? Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam ayat berikutnya, balillahu yuzakki man yasha. Dan dialah Allah yang menjadikan seseorang itu baik, dan yang berhak menyatakan kebaikannya. Allah Ta'ala lah yang menyucikan sesiapa yang dia kehendaki.
Sebab itu ulama salaf dahulu mereka tak suka menceritakan kebaikan mereka. Sembunyikanlah kebaikan kalian sebagaimana kalian menyembunyikan keburukan kalian. Kalau aku bangkit dalam keadaan apa? Tidak solat malam tetapi menyesal, itu lebih aku suka berbanding dengan aku merasa ujub dengan amalanku. Surah banyak perkataan salaf kan, maksudnya mereka tak suka ceritakan kebaikan mereka. Sebab apa? Sebab ada bentuk menganggap diri tadi sudah baik. Ini pun kadang-kadang kita pun yalah, kita kata memang kena mujahadah benda ni. Maksudnya menceritakan kebaikan diri sendiri kan. Maksud dan menceritakan amalan yang kita buat. Zaman sekarang banyak ramai lah. Dan solat tarawih semalam. Dan qiyamul lail. Kalau solat Jumaat tu ada orang tanya. Solat Jumaat baru-baru ni kan orang dah buka solat Jumaat untuk ahli qaryah. Berbeza-bezalah ikut negeri tu. Dah ada yang 40 kan, ada yang kena jemputan. Jadi adalah sahabat-sahabat kita yang dapat solat Jumaat tu, dia orang pun post lah dekat Facebook, alhamdulillah dapat solat Jumaat. Adakah itu dikira sebagai riak? Ini soalan. Ataupun adakah itu dikira menceritakan kebaikan di sini? Dia kalau kita tengok balik, dia innamal a'malu binniyat lah. Pertama, amalan itu berdasarkan niat. Tapi dari sudut solat Jumaat, dia tak jadi riak kat situ. Dari sudut solat Jumaat itu sendiri, kerana solat Jumaat adalah syiar. Syiar yang zahir. Jadi kita nak kata kawan kita tu riak pasal dia tunjuk dia solat Jumaat, tak boleh juga. Pasal solat Jumaat ni memang syiar. Syiar yang perlu dizahirkan. Tetapi yang jadi riak kalau dia ambil selfie, saya tengah solat Jumaat. Kan? Tapi dia ada pro and contra lah. Maksudnya dia ada, kita kata kita tak boleh ambil mudah lah. Kalau dia setakat nak cerita dah buka solat Jumaat dekat kawasan dia, nak bagi tahu syiar umat Islam ini, solat Jumaat ni dah tertegak setelah berapa bulan solat Jumaat tidak dilaksanakan. Dia nak bagi tahu, dia nak menzahirkan kegembiraan. Tak jadi riak, tak menjadi masalah. Sama macam apa? Rakaman, recording, kita kata solat Jumaat live di Masjidil Haram, tak jadi isu. Tapi yang boleh jadi riak, yang boleh jadi ujub, ataupun yang boleh jadi kita kata menganggap kita ni dah baik, bila dia pergi buat apa? FB live solat tahajud di rumah dia. Letak pula nombor bank pula. Astaghfirullahaladzim. Itu tak jadi. Beza tak sama dengan syiar tadi, tak sama dengan Masjidil Haram tadi. Masjidil Haram kerana dia adalah Masjidil Haram. Masjid Nabawi kerana dia adalah Masjid Nabawi. Untuk menampakkan syiar, menzahirkan syiar orang Islam. Masjid negara kalau buat FB live solat malam, tarawih, tak menjadi isu. Kerana apa? Dia masjid negara. Itu ada orang tanyalah, adakah boleh kita kata riak? Kalau dia tunjuk syiar solat Jumaat, dia tak jadi riak sebab dia menunjukkan syiar. Tapi takut kalau dia bimbang, takut ada riak, ada maksudnya ada kita kata riak ni nak menunjukkan amalan, tapi sebenarnya solat Jumaat itu sendiri memang kena ditunjukkan. Sebab itu kalau kawan kita dia post solat Jumaat macam contoh dalam isu sekarang ni, adakah kita boleh kata dia riak? Tak. Pasal dia menzahirkan syiar. Kena beza tu. Bukan semua orang yang post solat, dia kata dia solat di media sosial dan sebagainya, kita boleh kata riak. Contoh macam tadilah, pasal saya diamanahkan untuk apa? Menjadi salah satu ahli qaryah yang mendirikan solat Jumaat pada hari ini. Dia kena cerita. Nak bagi tahu solat Jumaat dah tertegak. Bukan dia kata dia beza kan. Saya baru menyelesaikan solat Jumaat
dengan penuh khusyuk. Itu lain lah. Tak payahlah kata penuh khusyuk tu. Khusyuk tu hang dengan Allah Ta'ala. Tu kena bezakan lah. Ataupun dia ambil pula dia punya Facebook live, dia tengah solat. Itu tak boleh lah. Kalau dia setakat dia ambil tu, ni beritahu, okey selesai solat. Okey, hari ni solat Jumaat dah tertegak. Maksudnya dia nak bagi tahu dekat kawan-kawan dia, syiar solat Jumaat tu tegak, tak masalah. Itu kita tak boleh kata riak. Setengah orang dia macam tu pula, dia tak boleh, dia pantang tengok orang ni, dia terus cakap orang tu riak. Tu pun salah juga. Tak semudah itu. Sebab solat Jumaat. Macam orang tanyalah, apa beza ustaz orang yang buat FB live solat malam di rumah dia dengan solat tarawih di masjid, buat FB live. Ada beza. FB live di masjid kerana di masjid. Solat malam yang ketika Ramadan, tarawih itu syiar yang perlu dizahirkan. Itu tak menjadi masalah. Macam Masjidil Haram semualah. Tak sama. Kan, tak sama. Baik, sebab itu kita kena bezakan. Sebab itu tak menganggap diri adalah suci atau menganggap diri sudah baik. Ataupun kita nak tuduh riak ke apa, tak boleh lah. Kena hati-hatilah dalam kita nak menuduh ni pun. Cuma dah kalau sampai tahap macam tadilah, sampai tahap dia punya caption tu khusyuk mengerjakan solat, tu tak payahlah. Tak payahlah kat bagi tahu hang khusyuk atau tak. Kan? Jadi kena jagalah benda-benda ni macam ni. Doa kan, kalau doa dalam media sosial, cukuplah tulis doa. Tak perlulah suruh anak dia ambil dia doa tu nangis-nangis pula. Edit pula. Kan ada cahaya pula. Tak perlulah. Doa kat media sosial, tulis doa tu. Sebarkan doa, tak menjadi masalah. Tak bolehlah kita nak kata orang yang berdoa dekat Facebook tu kan, dia kata semoga Allah Ta'ala mudahkan urusan jemaah haji tahun ini. Oh, ni riak. Sebab apa? Doa dekat media sosial. Tak boleh macam tu pula. Tu salah juga tu, orang dia tak boleh beza. Kan? Baik. Jadi itu kalau kita tengok balik apa? Itu perbezaan antara apa? Yang nak dikemukakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkenaan dengan apa ayat tadi. Balillahu yuzaki man yasha. Ini berbeza dengan firman Allah, qad aflaha man zakkaha. Makna ayat ini sama dengan firman Allah, hal laka ila an tazakka. Yakni mahukah kamu taat kepada Allah sehingga dirimu bertambah baik. Maka inilah yang sama pengertiannya dengan qad aflaha man tazakka ataupun qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang apa? Yang menjadikan amalannya itu baik, yang menjadikan hatinya itu baik dan bertambah kebaikannya. Maksudnya kat sini dia ada dua isu. Menganggap diri sudah baik dengan berusaha untuk menambahkan kebaikan. Menganggap hati suci dengan berusaha untuk menyucikan hati. Beza antara tu, dua tu. So kita kena bezakan. Adakah kita termasuk dalam golongan orang yang menganggap diri sudah suci ataupun diri sudah baik dengan kita yang berusaha untuk menyucikan hati kita dan menambahkan kebaikan kita? So cantik Imam Ibnul Qayyim dia bezakan ni. Baik, kemudian Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dibahaskan tentang dhamir, berkenaan dengan dari sudut struktur ayat, dari sudut nahwunya. Baik, tengok ada soalan. Kalau ada soalan, kita dah habis waktu sebenarnya. Ada soalan tak? Baik. Baik, jadi kesimpulannya daripada bab ini, kita masih lagi ada baki, kita tak boleh nak menyimpulkan, tetapi kesimpulannya di sini adalah kita kena tahu beza antara menganggap diri baik, menganggap diri suci dengan berusaha untuk menyucikan diri. Berusaha untuk menyucikan diri. Sama jugalah macam kita tegur orang. Orang salah faham. Bila kita tegur kemungkaran, dia kata engkau ni bajet alim tu salah tu. Kau ni bajet baik. Salah. Kan? Kita bongkar penipuan. Kita bongkarkan orang yang nak scam ni. Dia kata, ustaz ni asyik sangka buruk kat orang.
dia sebenarnya sangka buruk. Kan? Setengah orang macam tu. Dia punya cara berfikir itu rosak. Bila ada orang cerita tentang keburukan ataupun cerita tentang orang yang buruk untuk memberi pengajaran supaya orang lain tidak mudarat, dia boleh kata ni sangka buruk. Selalu macam tu. Buat apalah kita nak cerita pasal orang menipu ni? Patutnya kita senyaplah, serahkan dia pada Allah. Macam tu lah. Ini yang jadi masalah. Yang inilah yang menjadi masalah yang berlaku dalam masyarakat kita. Betapa banyaknya kes-kes jenayah, betapa banyaknya kes-kes penipuan, kes yang berlaku apabila tidak didedahkan. Penipuan, orang-orang yang fasik, orang-orang yang melakukan kejahatan ini, akhir sekali dia melarat. Betul tak? Sebab apa skamer ni dia boleh melarat, menipu orang ramai? Sebab orang mangsa yang pertama senyap. Bila mangsa pertama senyap, tak apalah, settle dah. Settle dah macam tu. Senyap. Mungkin bertaubat. Mangsa kedua kena. Bila mangsa kedua pun senyap, mangsa ketiga kena. Macam tu lah. Sama macam kalau kita tengok balik golongan liberal hari ni, mereka hentam institusi agama. Macam contoh Ma'had Tahfiz dan sebagainya. Kes-kes yang berlaku di Ma'had Tahfiz. Kita bukan nak kata Ma'had Tahfiz saja berlaku kes ni, gereja pun berlaku. Betul tak? Contohnya kes apa? Liwat, kes cabul, pecah amanah. Dia jadi melarat bila mana? Mangsa senyap. Sebab dosa ni dia bukan berkait dosa antara dia dengan Allah. Memang dia dosa dengan Allah, tetapi bila melibatkan orang lain, bila melibatkan hak orang lain, tak boleh senyap. Kena bagi tahu. Kalau tak, kita zalim. Orang yang senyap daripada kezaliman, dia telah menyebabkan orang lain pula kena zalim. Dia, kita kata macam dosa MLM. Dia jadi dosa MLM, piramid, sistem piramid. Yang mana yang atas tu yang akan kena, punca. Habis orang semua kena. Yang atas tu senyap, dia tak buat report polis, yang bawah tu pun semua kena. Salah. Dia isu macam ni, dia bukan macam dosa dibuat seorang-seorang dekat dalam rumah, bukan. Itu memang kita dilarang tajasus. Tapi ni dosa melibatkan hak orang, melibatkan harta benda orang, melibatkan maruah orang lain. Itu beza. Dia tak boleh beza antara, kan setengah orang kan, ustaz ni asyik cerita pasal orang, tak bagus, dia anggap dia baik. Tak. Dia tak boleh beza antara tadi tu, menganggap diri sudah baik dengan nak berusaha untuk memperbaiki diri. Bila kita sebut tentang ahli bid'ah, kita sebut tentang kesyirikan, kita sebut tentang tokoh-tokoh penyeru kesesatan, itu dalam rangka usaha untuk kita menyucikan diri kita, dalam rangka usaha untuk memperbaiki diri kita dan orang lain, supaya orang lain tak rosak. Nampak? Tapi dia kata apa? Ni tengok Syed cakap kat orang, salah faham. So sebab itu penting kenapa Imam Ibn Qayyim bezakan antara ni, kan? Baik, ana rasa tak ada soalan. Baik, semua faham lah, alhamdulillah. Kalau tak ada soalan tu kira faham, kan? Baik, insya-Allah kita akan bertemu pada kelas yang akan datang pada 23 Jun untuk subjek yang sama, Tazkiyatun Nafs. 27 Jun, insya-Allah kita akan bertemu. Kita akan sambung balik dalam bab yang ke-8 ini. Ada yang berbaki sebelum kita masuk pada bab yang ke-9 yang ada kaitan yang sangat rapat dengan bab yang ke-8 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan urusan kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.